من أنا من أنا من أنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran hadis pada bahagian yang kedua. Iaitu hari itu kita dah belajar tentang pengenalan hadis sahih. Kan? Kita dah belajar mengenal apa itu hadis dan kita mengenal apa itu pengertian hadis sahih. Untuk hari ini, sebelum kita mulakan, kita meneruskan pelajaran kita dan kita menyambung pelajaran kita, eloklah kita mulakan dengan bacaan doa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, anak-anak murid Walid yang di rumah sihat ke? Walid harap sihat. Dah makan? Walid harap dah makan. Semua sudah bersedia untuk meneruskan mata pelajaran hadis untuk hari ini bagi episod yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu pengenalan hadis sahih. Okey. Anak-anak Walid yang dihormati sekalian, hari itu kita dah belajar tentang pengenalan hadis. Apa itu hadis sahih? Ya, kita dah tahu, kita dah belajar apa yang dinamakan hadis. Hadis itu adalah setiap ucapan, perbuatan dan pengakuan yang disandarkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belajar juga apa itu dinamakan hadis sahih. Hadis sahih iaitu hadis yang bersambung sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, tidak syadz dan illah. Semua dah tahu kan? Itu Walid dah bagi tahu. Okey, kalau yang belum tahu lagi, rujuk video bahagian yang pertama untuk pengenalan ilmu hadis, iaitu hadis sahih. Okey, anak-anak Walid yang dihormati sekalian. Dalam kita belajar hari itu, dalam pengertian hadis sahih, Walid dah ceritakan tentang apa itu adil, apa itu dhabit, apa itu syadz, apa itu illah. Ya. Anak-anak Walid semua ingat lagi kan? Okey. Walid ulang sekali lagi ya tentang apa yang dinamakan dengan adil, iaitu perawi yang muslim, yang baligh, dia berakal dan tidak fasik, dan dia menjaga maruah. Ini adalah perawi-perawi yang adil. Dia nak meriwayatkan sesuatu hadis, mestilah dia seorang yang adil. Yang kedua, apa itu dinamakan dhabit? Dhabit iaitu perawi yang kuat hafalan dan ingatan dia dalam meriwayatkan hadis. Ya, dia mestilah kuat ingatan. Dia boleh hafal, banyak dia hafal. Sebab tu orang yang menghafal hadis tu dipanggilkan al-hafiz. Dia boleh menghafal hadis. Syadz. Apa itu syadz? Syadz itu keraguan pada hadis. Orang yang meriwayatkan hadis, dia tidak boleh meragu-ragu. Dia mesti mengambil sesuatu itu yang disandarkan ke atas Nabi, mestilah tidak ada keraguan. Iaitu tidak syadz.
Ya. Okey. Inilah kecacatan pada hadis. Hadis itu cacat. Seperti juga sesuatu benda, kalau sesuatu barang itu rosak, ada kecacatan, dia sempurna ataupun tidak? Tidak. Kalau dia cacat, tidak sempurna. Seperti juga manusia, seperti juga makhluk-makhluk yang lain yang Allah jadikan dia dalam keadaan cacat. Itu dinamakan tidak sempurna. Okey. Hari ini kita akan sambung apa itu dinamakan ciri-ciri hadis sahih. Okey. Apa itu ciri-ciri hadis sahih? Okey. Anak-anak yang di rumah boleh buka muka surat 3. Kalau ada yang buku teks, okey, buka buku teks, ya. Kalau tak ada, tengok yang apa yang Walid bagi. Okey. Dekat dalam video ini pun ada, dan dengar saja video ini. Okey. Kita tengok apa itu ciri-ciri hadis yang sahih. Ya, yang pertama sekali, sanad mestilah bersambung. Yang pertama, sanad mestilah bersambung. Apa itu sanad yang bersambung? Ya, hadis yang bersambung sanadnya daripada permulaan sanad hinggalah ke akhirnya, ya, daripada mula, ya, daripada contohnya daripada an Abi Hurairah sampailah akhirnya, setiap daripada perawinya telah mengambil hadis tersebut dalam bentuk atau kaedah-kaedah pengambilan yang sahih daripada gurunya. Daripada orang-orang yang dia ambil itu. Okey, yang kedua, ciri-ciri hadis yang sahih yang kedua iaitu perawi yang adil. Apa yang dinamakan perawi yang adil itu? Ya, orang yang dapat menguasai dirinya untuk membiasakan dirinya dengan takwa, dengan menjauhkan perkara-perkara maksiat, menjauhkan perkara-perkara fasik, menjauhkan perkara-perkara bid'ah. Ya, bid'ah ni benda yang tak dibuat oleh Rasulullah. Ya, dia menepati ciri-ciri, iaitu mestilah dia seorang yang muslim. Mestilah orang Islam, tak boleh orang kafir. Ya, mestilah dia Islam. Yang kedua, dia mestilah baligh, cukup umur. Dia tidak boleh kanak-kanak. Ya, dia mestilah cukup punya umur dia dah cukup. Ya, yang ketiga, dia mestilah berakal, tak boleh orang gila. Orang gila ni tak sioman, dia tak boleh nak meriwayatkan. Ya, dia tak boleh meriwayatkan hadis. Dia mesti orang yang baik, orang yang waras, orang yang berakal. Ya, orang yang bercerdik, orang yang pandai, orang yang tajam akal dia. Okey. Yang keempat, dia mestilah tidak fasik. Apa itu fasik? Walid dah bagi tahu itu kan? Iaitu orang yang berpura-pura beriman. Ya, fasik iaitu tidak melakukan dosa besar atau berterusan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Dia mesti kena jaga. Dia tak boleh melakukan dosa besar. Dia mesti orang yang alim. Ya, bab perkara walaupun dosa yang kecil pun dia tak buat. Dia mesti, orang kata, dia menjauhkan dosa-dosa kecil itu. Kita ni tak terlepas daripada dosa. Memang tak terlepas daripada dosa. Kita ni manusia. Tapi dia mestilah orang yang jenis menjauhi perkara-perkara yang buruk, perkara yang maksiat, perkara yang tidak baik. Contohnya mengumpat, mengata orang, fitnah orang, ya, ataupun buat perkara, tengok benda-benda yang tidak baik, ya, berkata benda-benda yang tidak baik, ya, ketawa yang terlalu kuat, ya. Itu adalah orang-orang yang tidak boleh meriwayatkan hadis. Yang terakhir sekali, dia mestilah menjaga maruah, seperti tidak bergaul dengan orang-orang yang rendah maruah dia, tidak keterlaluan dalam bergurau senda, dan tidak membuang air kecil di tepi jalan. Ini zaman dahulu. Zaman sekarang pun ramai lagi kencing merata apa semua kan. Dia orang yang meriwayatkan hadis ni, perawi yang adil ni, dia jaga, ya, batas-batas pergaulan dia. Ya, dia tidak boleh bercampur gaul dengan orang-orang yang tidak, ya, orang-orang yang selalu melakukan dosa. Ya, dia tidak boleh, dia selalu bergaul sangat, ya, bergurau yang keterlaluan. Ya, dia tidak, aku kata, melakukan perkara-perkara yang tidak elok di pandangan mata orang lain. Itu dinamakan perawi yang adil.
Okey, seterusnya ciri-ciri hadis sahih yang ketiga. Apa itu ciri-ciri hadis sahih yang ketiga? Iaitu perawi yang kuat ingatannya, ya, dhabaton. Perawi yang kuat ingatan dia, perawi yang dhabit, ya. Ya, itu apa yang dinamakan perawi yang kuat ingatan ataupun perawi yang dhabit, ya. Orang yang tepat hafazan dia. Dia ni tajam, bila dia hafal tu lancar, betul, tidak silap. Walaupun baris dia tidak silap. Seperti anak-anak wali yang sedang menghafal Al-Quran. Dia tak boleh baca dengan merangkak-rangkak, tidak lancar. Itu tak dinamakan menghafal dengan lancar. Itu tak dinamakan ingatan yang kuat. Macam mana kita nak menjaga ingatan kita yang kuat? Ya, kita mestilah jaga penglihatan kita, mulut kita, hati kita. Itu kena jaga. Ya, macam mana kita nak jaga mulut kita ni? Daripada berkata-kata benda yang tak baik. Ya, daripada makan benda-benda yang syubhah ataupun benda-benda yang boleh menumpulkan ingatan kita. Contohnya kita makan benda-benda yang ringan, makanan-makanan ringan. Ya. Terutama sekali jangan makan kepala ikan. Yang sedang belajar, jangan makan kepala ikan walaupun ikan yang bilis. Dia akan melembabkan ingatan kita untuk kita nak belajar. Ya. Jaga mata kita tak boleh melihat. Tengok, sampai sekarang ni dah ada handphone yang canggih, boleh tengok macam-macam. Contohnya tengok TikTok. Orang menari sana sini, menari itu, golek sana golek sini. Ya, itu akan menumpulkan ingatan kita. Ya. Sebab tu kita ni susah nak menghafal, susah kita nak ingat mata pelajaran kita. Ya. Dan kita kena jaga lagi, iaitu hati kita ni. Ya, hati kita ni daripada berkata-kata benda-benda yang tak elok. Walaupun kita dalam hati ni kita selalu berprasangka buruk dekat orang. Ya, dalam hati kita berkata buruk tentang orang. Ya, walaupun berkata dalam hati tapi Allah dia dengar. Itu kena jaga, ya. Orang yang dhabit dalam perawi yang dhabit ini, perawi yang kuat ingatan ini, dia selamat dari kesalahan dan ragu-ragu. Ya. Daripada salah disebut perkataan tersebut, salah disebut membaca perkataan tersebut, dia tidak beragu-ragu dengan perkataan yang tersebut dan berkemampuan dia untuk menghadirkan apa yang dihafalnya, ya, apa yang dihafalnya apabila diminta, bila-bila masa dia boleh bagi tahu. Contohnya lah kan, Walid tanya kamu, baca surah Al-A'la daripada ayat yang kelima, terus kamu terus baca ayat yang kelima, tak tunggu itu tak kuat, ya. Orang yang kuat ingatannya bila disuruh baca, okey kamu baca surah Al-A'la ayat yang kelima, dia terus boleh baca. Baca dengan lancar. Itu adalah orang yang kuat ingatan, yang dhabit. Ya, dia ingatan, ya. Dia boleh menghafaz apa yang didengar. Dia dengar, dia boleh hafaz dah. Dia mampu dia beritahu pada, ya, memberitahu apa yang didengar, yang dihafal tu sebagaimana yang didengar, yang mendengarnya pada bila-bila masa. Dia dengar tu sebiji apa yang Rasulullah kata, itulah yang dia kata balik. Itu hebat tak kan? Hebat. Siapa yang buat kata-kata itu sahabat-sahabat Nabi. Ya, siapa yang beriwayatkan itu sahabat-sahabat Nabi. Ya, tabi'in. Orang yang berada dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis daripada orang ni sampai ke orang ni, sampai ke orang ni, tidak ada kecacatan. Walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Ya, ingat tu. Okey. Dia perawi yang benar-benar menjaga catatan daripada hilang, ya, dicuri, diubah, diseleweng. Dia jaga. Ya, dia mesti jaga apa yang dia dapat tu daripada Rasulullah tu, dia jaga. Tak boleh orang seleweng apa yang Rasulullah kata A, dia kata B. Tak boleh. Rasulullah kata macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata macam ni, macam ni. Itu macam kita manusia ni. Ya.
Orang kata dekat kita ni, yang dia ni macam ni, kita sampai pada orang lain, kita menambah pula. Macam tambah nasi pula, tambah lauk pula. Kan? Datangnya hasilnya jadi benda tu tak betul. Okey. Yang seterusnya, ciri-ciri hadis sahih yang keempat iaitu tiada keraguan. Ya, tiada keraguan pada hadis. Ya, dia tidak ada keraguan pada hadis. Apa yang disampaikan tu tidak ada keraguan. Dia tidak bertentangan dengan riwayat yang lain. Ya, yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Siqah ni maknanya orang yang betul-betul dia jaga. Ya, orang betul-betul yang dijaga sesuatu itu. Ya, dia mesti ambil tu. Ya, hadis, ya, dipanggil tadi hadis yang syaz, tiada keraguan, ya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih siqah atau lebih ramai dan tidak dikumpulkan. Ya, dia mesti ambil sesuatu tu mesti yang tidak ada keraguan. Dan seterusnya, yang kelima, iaitu tiada kecacatan pada hadis. Apa yang dinamakan kecacatan pada hadis tu? Ya, dia mestilah hadis yang tidak bertentangan dengan riwayat lain. Ya, yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah, ya, perawi yang baik, yang jaga sesuatu tu. Ya, hadis syaz iaitu hadis yang diriwayatkan perawi yang tadi yang kita baca tentang hadis yang keraguan hadis tu, iaitu dia jaga. Ya. Dia tidak ada kecacatan. Sebarang kecacatan yang boleh menghalang sesebuah hadis tu daripada mencapai darjat yang sahih. Ya, dia jaga. Dan hadis yang terkandung dalam sanadnya seorang yang fasik. Dia ni orang yang tak betul, orang yang selalu melakukan dosa. Mesti orang rasa macam dia ni siapa, dia ni nak bagi tahu dia ni pun minum arak, dia ni pun pergi pakai seluar pendek lah, apalah kan. Itu dinamakan keraguan pada seseorang perawi tersebut. Okey. Kita dah habis. Ya, 5 ciri-ciri yang kita belajar hari, iaitu hadis yang sahih. Yang pertama sekali iaitu sanad yang bersambung. Yang kedua, perawi yang adil. Yang ketiga, perawi yang kuat ingatan ataupun dhabtan ataupun dhabit. Yang keempat, tiada keraguan pada hadis. Dan yang kelima, tiada kecacatan pada hadis. Ingat anak-anak walik, selalu dalam periksa ni yang ni masuk. Dia kata berikan 2 ataupun 3 ciri-ciri hadis sahih. Kena hafal. Ya, kena hafal. Jadi orang yang selalu ingatan yang kuat. Okey. Setakat itu saja hari ini untuk Walid tak nak panjang lebar lagi. Setakat ini saja bagi anak-anak Walid ni supaya ni faham, ya, tentang hadis sahih. Ya, Walid harap anak-anak Walid yang di rumah ulang kaji, baca balik, ya, supaya kita ni ingatan kita ni kuat, makin hari makin kuat. Jangan kita selalu tidur sangat, bermain sangat, ya. Utamakan pelajaran, insya-Allah kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ilmu hadis ini adalah ilmu yang sangat penting selepas Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Boleh harap jagalah diri di rumah, stay at home, ya. Banyakkan baca Al-Quran dan jangan tinggal solat. Itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.